kemudian hati kamu menjadi keras selepas itu, bahkan ia lebih keras daripada batu, kerasnya macam batu, bahkan lebih keras dari batu. Allah, kalau tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan cari perkataan qasiyah, keras hati, maka semuanya dirujuk kepada orang yang tidak mahu patuh pada perintah Allah. Yang saya sebut tadi, tuan-tuan jumpa ni baik, Masya Allah, bagus, tapi bila sebut perintah Allah ditolak, keras hati. Tuan-tuan jumpa orang kasar, gasar, sekian-sekian, tapi bila sebut perintah Allah dia patuh. Allah suruh ya, saya ikut. Dia ni nampak samsing, kalau sebut perintah Allah terus tunduk, kerana dia lembut hati. Sebab tu tuan-tuan jangan keliru dengan orang yang lembut hati dan keras hati. Jangan keliru benda tu. Sebab penilaian seorang itu di sisi Allah, dan kerana Allah tak akan suruh melainkan benda yang manfaatnya besar. Macam contoh, ayah ni keras sungguh hati dia, tak nak terima pinangan. Misal kata ada orang Minang, ayah dia tak nak terima, keras hati, tak nak terima. Kita Minang, kita datang baik dah, beradab, bla bla bla, si ayah tak nak terima. Satu cerita, satu lagi pula, oi bagus aja dia, kita Pinang, belum cakap anak-anak dia dah setuju. Lembut hati. Baik, tanya yang keras hati, kenapa kamu tolak? Tu Ustaz, yang nak Minang anak saya semayang bang pun tidak. Yang nak Minang anak saya Ustaz, dia tak mampu jaga agama dalam dirinya, bagaimana dia nak jaga agama anak saya? Saya tak akan izinkan. Lagi mana saya mampu untuk pertahankan anak dan agama saya, agama anak saya akan pertahankan. Biarlah anak saya marah saya, tak apa. Biarlah kata ayah tak sporting lah, ayah tak itu, tak apa. Saya nak jaga agama anak saya. Biar yang datang tu ada agama, boleh pimpin diri dia dan pimpin anak saya, dan saya dah lepas tanggungjawab saya. Tuan-tuan, rupanya ayah ni lembut hati. Tapi yang datang Minang tak kira anak, menantu bakal menantu macam hantu, tak risau. Asal kahwin, boleh, tak apa, kahwin. Baik. Lembut hati, dengar belaka. Sebenarnya dia lah keras hati. Saya nak beritahu ukuran keras atau lembut hati ialah pada tunduk perintah Allah. Si suami, isteri nampak, suami saya garang Ustaz, payah nak kira-kira ni. Saya nak ke masjid dia, nak ke kuliah dia. Kerah kadang-kadang gerak subuh anak-anak kerah Ustaz. Kerah hati sungguh suami ni. Tak, sebenarnya dia lembut hatilah, dia takut anak dia binasa. Yang ni Ustaz, ayah tu baik, anak tidur dia biar sampai pukul 8. Lembut hati ayah. Dia kesian tengok anak dia penat, tak apalah, tak semayang pun. Kita kata lembut hati ayah macam tu, tak, ini keras hati. Dia sanggup biarkan anak dia berada dalam posisi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Walah Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tuan-tuan, kita baca hadis Nabi. Nabi kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak kamu sembahyang pada usia dia 7 tahun, dan pukul dia kalau dia tak sembahyang pada usianya 10 tahun. Tuan-tuan, bila sebut suruh, maksudnya kita wajib suruh anak kita sembahyang, wajib suruh sebagai satu pendidikan. Walaupun sembahyang dia nak buat ni qada, maksudnya kalau dia bangun pukul 8 pun kita kena suruh sembahyang juga, kan dah habis waktu, tak apa, qada. Walaupun qada, kita diminta menyuruh. Bila kita baca dalam kitab fiqh hal ni, sebagaimana kata Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj pada jilid pertama, waktu dibahaskan hadis ini, dia kata muru auladakum. Perkataan muru, suruh, disebut wali anak ini sawa'un kana aban au jaddan, sama ada wali yang jaga anak ni ayah dia, atuk dia, ataupun siapa pun penjaga dia, maka dia mesti kena suruh. Dan bila dibahaskan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, pukul bila umur dia 10 tahun. Setengah ulama kata suruh di sini maknanya istihbab, sunat, disuruh terus. Setengah kata tak, ia wajib kamu suruh. Bukan bermakna budak tu wajib semayang, budak tu tak wajib semayang sebab dia usianya belum lagi baligh, tapi suruh tu kena. Kerana apa? Nak satu pendidikan.
Yang setengah ulama kata sunat suruh. Tapi bila umur 10 tahun dipukul. Tuan-tuan, kenapa umur 10 tahun dipukul? Kata Syarbini syarah kepada Matan Minhaj, kerana ghalibnya orang bila masuk 10 tahun dah balik. Ghalib ni kebiasaan. Maksudnya waktu itu dipukul. Dan pukul waktu ni tuan-tuan menjadi wajib kalau sekiranya itulah jalan terakhir kita. Ia bukan pukul jalan pertama, jalan terakhir. Habis ayah yang pukul anak sebab tak semayang ke hati ke? Tak. Inilah ayah yang jiwanya lembut. Dia sayang anak dia. Kerana sayang anak lah dia pukul supaya menjalankan perintah Allah. Tapi kalau kita duk berfikir cara songsang, sayang anak dengan biarkan dia tak solat, ini satu benda yang salah. Dia sebenarnya kerah hati. Jadi tuan-tuan, saya nak jelaskan pada tuan-tuan sekalian, nilai kerah atau lembut hati sejauh mana dia taat dan perintah Allah, sejauh mana dia taat. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang nampak macam bengkeng garang pongoh, tapi ditunduk pada semua perintah Allah halal dan haram, tahulah kita dia lembut hati. Sebab orang ni kalau dia bergaduh macam mana dengan orang, perintah Allah begini, begitu dia ikut. Katakan dia bergaduh dengan bini dia dah, tapi dia tahu kewajibannya beri nafkah, dia akan bagi. Dia takut berdosa. Mana hati dia lembut. Ada orang nampak macam lembut, tak bergaduh dengan bini, tapi nafkah tak nak bagi. Lembut, ustaz saya duk minta duit, dia buat muka sading macam tu ni. Suami saya baik ustaz, tapi tak bagi duit nafkah. Tu jahat nama dia, bukan baik. Yang ni pula kita bengkeng tapi nafkah tak pernah bayar anak-anak. Dah bercerai ni, hantar lagi duit. Si Bekasi tak perlu masuk mahkamah untuk minta duit tanggungan, dia bayar. Dia tahu kewajipan dia, agama. Dia beri duit ke janda dia sampai endah habis. Bukan bila endah dah habis beri lagi. Dia tetap kata saya nak beri sampai dah janda aku kahwin. Orang ni lembut hati sebenarnya, bukan keras. Dia beri, ditanggung anak dia sampai anak dia balik dan boleh bekerja. Ambil berat dia. Orang ni hati lembut sebab dia patuh perintah Allah. Tapi kalau kita tengok orang hati macam lembut tapi abai nafkah sampai bawa mahkamah sama 3-4 kali macam tu, ini kerah hati. Jadi tuan-tuan kena jelas sungguh-sungguh, lembut hati ikut perintah Allah. Jangan tertipu dengan gambaran luaran seperti dia lembut sedangkan dia langgar semua perintah Allah. Satu hari nanti tuan-tuan akan lihat bagaimana kesan keras hatinya kerana melanggar perintah Allah. Dan jangan kita tuan-tuan menjauhi orang yang zahirnya kita nampak keras, tetapi dialah orang yang paling patuh pada perintah Allah. Kelak tuan-tuan akan tengok sesuatu yang menggembirakan.